Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan kelik limpah kurnianya kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Al-Mu'inul Mubin. Al-Mu'inul Mubin jilid yang kedua, dalam bab hukum yang berkait dengan jenazah ataupun kematian. Kita dah bincang banyak tentang bab mati ni. Kita sudah selesai daripada mandi, kafan, solat. Kita telah berada di yang terakhir, iaitulah tentang pengebumian jenazah. Sambungan kita di muka surat 44. Muka surat 44 yang edisi Jawi ni lah. Yang lain itu cari tajuk dia, hukum menanam mayat di malam hari. Boleh ke tidak kita tanam mayat pada waktu malam? Mana mayat ni mati petang, malam baru boleh tanam. Jawabnya, harus menanam mayat pada waktu malam. Mana tidak ada larangan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mata insanun kana sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu famata bil laili fadafanuhu lailan. Maksudnya, seseorang sahabat yang pernah diziarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal pada waktu malam. Maknanya Nabi tahu sahabat tu sakit, jadi malam tu meninggal. Fadafanuhu lailan, sahabat-sahabat pun sembahyang selesaikan jenazah dia, mandi, kafan, solat, pakai tanah ke bumi pada waktu malam, tanpa memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbaha akhbaruhu, pagi esok baru beritahu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fulan ya Rasulullah pergi ziarah, dia sakit tu, meninggal semalam. Habis kami ke bumi selalu malam. Kerana sahabat ni dia tak simpan lama, dia nak cepat ke bumi jenazah sebagaimana yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, Nabi tegur, Nabi marah. Ma mana'akum an tu'limuni? Apa sebab, apa yang menghalang kamu beritahu pada aku? Sebab Nabi giziarah dah dia. Nak mana Nabi tahu orang ni sakit? Qalu kana al-lailu fakarihna wa kana zulmah an nashqa alaik. Sahabat kata, ya Rasulullah, hari malam gelap pula tu, kami tak suka menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana niat sahabat tu baik, tak nak menyusahkan Nabi. Dulu bukan ada lampu elektrik macam kita ni. Maka faqala Nabi sallallahu fa'atan khabrahu fa salla alaihi. Nabi kata, tunjuk mana kubur dia. Jadi sahabat tunjuk kubur, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi solat di atas kubur. Apa hadis ni? Hadis ni rawahul Bukhari dan juga Ibnu Majah, menunjukkan kepada Nabi tak tegur tanam pada waktu malam. Yang Nabi tegurnya, kenapa tak beritahu pada dia? Sebab kita tahulah, solat jenazah yang Nabi solat, doa Nabi tak sama dengan doa semua orang atas dunia ni. Sebab itulah bila Nabi pergi solat atas kubur, dalam riwayat lain Nabi kata, mudah-mudahan Allah Ta'ala cerahkan kuburnya bi salati alaih. Dengan solat aku, doa aku ni, Allah Ta'ala cerahkan kubur dia. Kelebihan sahabat, ada kata yang meninggal malam tu makcik yang duduk bersihkan masjid. Ingatkan cerita dia tu. Jadi yang betulnya, kita tak nak hurai panjang, tajuk ni nya boleh kebumikan jenazah pada waktu malam.
Al-Khulafaur Rashidun, 3 khalifah, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, lain pada Ali, termasuk Sayyidah Aisyah dan Fatimah, semuanya dikebumikan pada malam hari. Jadi maknanya bukan kata zaman Nabi, zaman sahabat pun ada yang dikebumikan pada malam hari. Zaman kita hari ini pun tidak salah untuk kita kebumikan bila mayat itu sudah selesai tajhiz, persiapan dia untuk dikebumikan, maka kita boleh kebumikan pada malam hari. Alhamdulillah. Kita pindah kepada hukum memindahkan mayat. Mayat ni zaman kita hari ni banyak berlaku perpindahan mayat. Mati luar negara, buat balik ke negara. Macam mana, apa hukum dia? Kata setengah mereka tu dalam kitab Al-Mu'tamad. Tuan-tuan tambah sikit, anak nak maklumkan dari kitab Al-Mu'tamad, fiqh mazhab Syafi'i kata yahrumu naql mayyit, haram memindahkan mayat itu dari satu negeri ke satu negeri untuk ditanamkan di sana walaupun tidak berubah mayat. Ini pandangan yang pertama. Ada 3 pendapat sini. Pendapat yang pertama dalam kitab Mu'tamad, dia kata haram pindah mayat. Mana kalau dia mati di KL, tanah di Kuala Lumpur, tak usah balik sini. Walaupun mayat tak berubah kalau setakat jalan dia ke KL sini dekat kan. Kerana perbuatan yang seperti itu melambatkan penanamannya dan mensia-siakan kehormatan mayat. Mayat ni bila dia sudah meninggal, dia tak mau lagi naik kereta, naik kapal terbang, dia nak naik kereta dia, kereta jenazah, bawa ke kubur. Itu ya, nak cepat. Ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, sebahagian daripada mereka mengatakan harus memindahkan mayat itu kerana tidak ada dalil yang mengharamkannya. Mana tak ada dalil khas Nabi kata tidak dibenarkan pindah mayat ni. Kalau mati sini, tanah sini. Sedang Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta berkata bahawa dia telah mendengar bukan seorang mengatakan bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid mati di Al-Aqiqah. Jenazah mereka dibawa ke Madinah dan ditanam di sana. Jadi Aqiq dengan Madinah taklah jauh sangat. Wadi Al-Aqiq, tuan-tuan kalau kita pergi Madinah lah ni, tempat kita niat umrah, ihram haji ke umrah di Bir Ali tu, Zulhulaifah tu, itu dipanggil Wadi Al-Aqiq. Ataupun bawah lagi, belum lagi. Macam orang panggil banglo Urwah bin Zubair, kita nak pergi ke Miqat tu, lalu kok dia punya banglo dia tu. Dekat ya, mungkin dalam 10 km atau kurang lagi. Maknanya kalau kata nak pindah pun taklah jauh sangat. Itu yang pertama. Yang kedua, pindah daripada luar tanah haram, bawa masuk ke tanah haram Madinah, yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam letak satu hadis kelebihan mati di Madinah tak sama dengan pindah ke tempat lain. Manakala kita kata harus pun menasabah dengan sahabat pindah sebab bawa ke Madinah, tempat yang mulia. Tapi asasnya tidaklah menjadi larangan kalau ada keperluan. Kata Syekh Asy-Syaukani, harus memindahkan mayat itu dari satu tempat ke tempat lain untuk dikebumikan di sana kerana asal hukumnya harus, tidak ada apa-apa cegahan memperbuatnya kecuali jika ada dalil yang melarang. Jadi asalnya boleh dipindah mayat, tapi janganlah terlalu lama. Contohnya kalau kita kata mati pagi ni, mati di IGN lah, nasallallahu salamatu wal afiyah, nak pergi berbak di Kuala Lumpur mati. Jadi daripada Kuala Lumpur balik sini sedang molek lah, petang nanti sampai ataupun malam sampai boleh ke bumi, tak jauh sangat. Tapi hok mati luar negara nu sampai 5 hari 6 hari, bagi kita tak sok balik lah tu. Dah dia mati luar negara, jauh-jauh pula, tak ada sebab pula kita nak buat balik sini. Apa kelebihannya mati di, kita kata di Jepun mati dengan mati sini, kecuali orang Jepun bakar mayat, itu lain. Tapi ada je kubur orang Islam, sahabat kita yang terlibat dengan dakwah di Jepun, hari itu pun dia tunjuk pada kita bagaimana perkuburan Islam di Jepun tu ada. Maknanya di sana pun kebumi jenazah,
Wak balik pun ke bumi juga. Jadi kita kata tak usah lambat-lambatkan sampai lebih daripada 24 jam mayat tu nak dikebumikan. Jadi baiklah kita kekal di sana, wallahu alam. Nak balik juga, itu pulanglah masing-masing lah kita nak kata apa. Kalau balik juga, balik pun apa kelebihannya? Sekadar duduk luar negara, balik tanah di kampung kita ni. Lepas tu apa yang kelebihannya? 3 hari lah kita pergi zero, lepas tu tak pergi juga anak dia apa, tunggu hari raya yang marinya. Doa ni sampai di mana-mana. Bila-bila saja kita boleh berdoa kepada doa ibu bapa kita, Rabbighfirli wali walidayya, duduklah di pelosok dunia manapun, doa kita sampai, kita bimbang mayat duduk tepi rumah tapi tak doa. Sama juga. Wallahu alam. Baik, kita berpindah kepada tajuk lain pula. Tersyaraknya, mana disyariatkan, dianjurkan, itu mana tersyaraknya memperbuat makanan untuk keluarga si mati. Ni dengar ni. Maknanya bila ada orang mati dalam kampung kita ni, kita ahli qaryah kena buat jadual. Malam ni saya hantar makan di rumah dia. Pagi esok orang ni pula hantar. 3 hari tu kita tak usah dia bagi dia masak. Cukuplah pokok dia sibuk dengan kematian, makanan dia dihantar oleh jiran-jiran yang bersimpati dengan suasana. Itu yang sepatut. Daripada Abdullah bin Ja'far katanya, lamma ja'a na'yu Ja'farin hina qutila. Daripada tatkala datangnya berita kepada Nabi SAW kematian Ja'far bin Abi Talib, mati tu di Syam waktu dia pergi perang. Nabi SAW bila dengar Ja'far ni wafat, syahid, Nabi kata apa? Isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum ma yushghiluhum. Nabi kata, perbuat oleh kamu akan makanan untuk keluarga Ja'far, sesungguhnya mereka telah didatangi oleh perkara yang menyusahkan mereka. Jadi keluarga Ja'far susah, kita jiran-jiran hantar makan ke rumah dia, tak usah kita panggil, jangan kita pergi makan di rumah dia, terbalik. Itu hadis ni riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmizi. Dikatakan sanad dia hasan. Dan dari Jarir ini seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jarir kata apa? Kunna na'uddu al-ijtima' ila ahli al-mayyit wa san'a at-ta'am ba'da dafnihi minan niyahah. Kami mengira berkumpul di rumah keluarga si mati dan menyediakan makanan sesudah ditanamnya itu termasuk dalam ratapan. Niyahah ni mana ratapan yang dilarang oleh syarak. Hadis ini asar ini diriwayat oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah. Kata Asy-Syaukani, maksudnya bahawa para sahabat mengira berkumpul di sisi ahli mayat di rumah si mati dan makan-makan di sisi mereka setelah ditanamkan mayat itu adalah sebahagian dari ratapan yang dilarang oleh syarak. Kerana perbuatan demikian memberatkan keadaan keluarga si mati, padahal mereka sedang berduka cita sebab kematian itu, dan bertentangan dengan kehendak sunnah, kerana sunnah menyuruh mereka memperbuat makanan untuk keluarga mayat, tapi mereka lakukan sebaliknya, pakat pergi makan di rumah orang mati. Ini terbalik yang berlaku sekarang lah. Maka kata fuqaha, jadi anak tak nak detailkan cerita ni, saya beri rujukan kepada tuan-tuan muslimin dan muslimat. Coba tengok ustaz-ustaz kita, tengok dalam kitab Bughyatut Tullab yang ditulis oleh Syekh Daud Al-Fatani, dalam kitab Furu' Al-Masail sama juga, dalam kitab Masail Al-Muhtadi ditulis oleh Syekh Al-Banjari, dan lain-lain kitab-kitab Jawi yang dikira muktabar di kawasan kita ini. Dia kata apa? Berkata fuqaha, di antara rujukannya saya beri tadi, di antara bid'ah-bid'ah jahat yang tidak diingini berlakunya ialah yang diperbuat oleh orang dari bersunyi-sunyi, beramai-ramai, yang meng-40, menyediakan makanan di hari yang pertama, 3 hari, 7 hari, membawa makanan ke kubur di sesuatu musim, pakat duk pupus itu, hidup bawah atas kubur dan sebagainya. Malahan semuanya itu adalah haram jika diambil dari harta anak yatim
dari mayat yang menanggung hutang. Mayat hutang banyak, tapi kita ambil harta pergi buat jamuan yang menanggung itu dan ini atau seumpamanya, maka itu dikata perbuatan yang tidak baik. Jadi perbahasan ini panjang. Kalau kita bahas panjang lagi pun, eloklah tuan-tuan dan puan-puan rujuk balik kepada kitab Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab dia Bawahitul Tulab, dan juga dalam Furu' dan juga dalam kitab Syekh Al-Banjari mengatakan bahawa di antara perkara yang dicela pada syarak iaitulah berkumpul di rumah orang mati selepas kematian. Wallahu a'lam. Kita berpindah kepada masalah menggali mayat. Mayat ni boleh tak kita korek semula kubur dia, gali semula kubur. Menggali mayat yang sudah ditanam untuk dipindahkan ke lain tempat, mana ada masyakkah sini, dikorek semula kubur. Dan lainnya seperti hendak menyembahyangkannya adalah haram. Saya ni baru sampai ni, nak solat juga ayuh ni, nak solat juga atas tanah, korek semula kubur naik, lah tak boleh. Solat atas tanah, solat atas kubur tak payah korek semula. Kerana perbuatan demikian merusakkan kehormatannya, kecuali tanda ini beberapa pengecualian dibenarkan buka balik kubur, kecuali jika terpaksa, seperti dia tertanam sebelum dimandikan. Dia tak mandi, orang pakai ambil kita tanah, buka semula, buat naik mayat, kita mandi dulu, kita kafan, solat, masuk balik kubur. Atau ditanam di tanah rampasan, tanah orang, dia ni pakai ambil mayat ayah dia ni, kita tanah situ, tuai tanah kata tak boleh, angkat balik, itu kena buka balik. Mana boleh kita tanah mayat di tanah orang. Atau memakai pakaian rampasan sedang yang empunya hak menuntut. Kita dia ambil kain orang, kain kapal orang, pergi balut kawan ni, tuai kain kapal kata aku nak mula kain tu, pergi buka balik kubur, kena buka semula. Atau terjatuh padanya harta, maknanya waktu kita pergi masuk mayat tadi jatuh emas toko, kena korek balik, emas tu membazir di situ tu. Jadi boleh korek balik. Itu dia panggil di antara sebab-sebab dibenarkan oleh mengorek semula mayat. Tambah sikit lah, zaman kita hari ni sekiranya polis forensik nak tengok semula mayat, itu pun fatwa semasa mengatakan harus dibuka balik kubur kerana masalah keselamatan dan juga masalah untuk kaji selidik tentang jenayah-jenayah yang berlaku kepada si mati. Kita kata wallahu alam. Jadi ini di antara, tapi kalau tak ada sebab nak gali, tidak boleh. Ada lagi tambahan di belakang muka surat 46. Ataupun tertanam dengan tidak menghadap kiblat. Salah terbalik dah. Kita ingat kepala alik ni dah, rupanya kaki alik ni, atau kat tepak, kena buka semula, pusing, biar muka dia menghadap kiblat, jangan balik. Ketika itu wajiblah menggalinya selagi dia tidak berubah untuk menghadapkannya ke kiblat, sebagai menunaikan kewajipan kita orang yang hidup ini, iaitulah mayat mesti ditanam ke arah kiblat. Jangan tak tanam. Bukan untuk mengafankannya menurut pendapat yang lebih sahih. Mana kalau orang ni sudah siap-siap, tiba-tiba cabut kain kapal dia, berebut orang waktu mayat, lepas tu pergi ke bumi jenazah, kain kapal dia separuh tak ada. Dia kata tak boleh buka dah, sebab dia duduk dalam kubur tu tutup dah. Ini masalah. Kerana yang dimaksudkan dengan mengafankannya itu ialah menutupnya. Kalau kitab tak ada tu, tinggal waw saja, tambah mim nun waw tepanya. Biasalah cetakan lama ni dia uzur-uzur sikit dia punya tulisan, tulis menutupnya. Sedang dalam kubur sudah dengan sendirinya tertutup. Duk lihat lahak dia tu tutup dalam tu, kenapa nak buka balik? Ada juga yang mengatakan boleh digali, boleh juga digali orang yang kain kapan dia tercabut, kias kepada tak mandi. Tadi yang pertama tadi, di antara perkara yang membenarkan kita buka semula kubur kerana tak mandi. Jadi dia kata boleh, boleh kita pergi buka semula kerana kain kafan, kias pada mandi. Tapi menurut pendapat yang lebih sahihnya, dia kata tak boleh buka dah, sebab sudah tertutup dia. Wallahu alam.
Dari Shuraih bin Ubaid al-Hadrami, inna rijalan qabaru sahiban lahum lam yaghsiluhu wa lam yajidu lahu kafana, ila akhirih. Bahawa beberapa orang lelaki telah menguburkan seorang sahabat mereka mati, tidak dimandikan dan tidak dikafankan. Tak tahu apa dia ni, pakar bukan mati syahid. Kalau orang mati syahid memang tak boleh mandi, memang tak payah kafan, dengan darah-darah dia tu dikebumikan. Hak ni tak syahid ni. Kemudian mereka bertemu dengan Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Mereka bertanya, ya Sayyidina Muaz, apa hukumnya kami kebumi jenazah tadi tak mandi tak kafan? Maka Muaz pun menyuruh mereka mengeluarkannya. Pergi korek pula kubur, buka balik. Dan mereka keluarkannya dari kuburnya. Kemudian mayat itu dimandikan dan ditaburi ubat. Dia kata hannatuhu, letak kapur ni, kapur apa ni, kapur baru orang panggil tu. Dan setelah itu disembahyangkan. Mana betul balik China. Bolehlah. Kata Syaukani, hadis ini mengandungi harusnya menggali mayat untuk memandikannya, mengafani dan menyembahyangkannya. Inilah jika pun ada kata-kata sebahagian ulama yang mengatakan boleh juga tak kafan tadi, korek semula, tapi tidak ada alasan yang kukuh. Namun menjadikan tertanam sebagai menggugurkan apa yang diketahui wajib tentang mandikan mayat. Jadi kalau mandi itu kena. Mengkafani atau menyembahyang adalah berkendak berdalil, sedangkan tidak ada dalil tentang itu. Cuma mungkin para jemaah tertanya-tanya tentang kubur di Mekah. Kubur di Mekah ni, setakat yang ana siasat tanya penggali kubur, memang dia buka. Dalam masa 4 tahun sekali, kubur tu akan buka balik. Dia buka semula. Kita pun kalau tanah di Baqi' ke, tanah di Ma'la di Mekah ni, Baqi' Madinah, jadi mungkin dalam masa 3 tahun lebih, 4 tahun dia akan buka balik kubur. Dia tengok ada tuai ke tak ada tuai. Mana kalau ada tuai, maksudnya mayat tak hancur, dia tak kosek. Dia akan tanda ini kubur tak hancur. Adalah istilah cara dia tanda. Kalau mayat tu sudah hancur, tinggal tulang-tulang repuk-repuk je, maka tulang tu dia akan tak tepi, dia masuk mayat lain di situ. Dia tak orang lain pula. Sepanjang sejarah hana duk boleh ke Mekah ni, kubur Ma'la Mekah tu 2 tingkat dah tu. 2 tingkat dah. Tingkat lapis ni kalau terlalu lama buka tu banyak masalah kali, dia buat tingkat lain pula. Anda ingat lagi kubur arwah datuk saya belah mak, Syekh Muhammad Daud Al-Kelantani rahimahullah taala. Kita tahulah kubur tak ayah kita, setiap kali kita pergi Mekah kita akan ziarah kubur. Dia kata tak ada kubur tak ayah kita duduk bawah dah. Orang lain dah atas dia tu. Yang dia tak buat 2 tingkatnya, makam kubur-kubur yang dikenali. Macam kubur Abdullah bin Zubair, kubur Asma, kubur Sayyidah Khadijah, itu dia tak pasal. Mana kubur ni kubur sahabat-sahabat yang dikenali turun-temurun, yang itu tak usik. Cuma beza Mekah dengan Madinah ni, Mekah dia lubang siap dah, ready made kata orang. Akak nutup dia, tengok ada tuai, tutup. Tak ada, masuk. Tapi di Madinah dah. Madinah dia korek. Dia gali gali lahat. Cerita dah dulu sekali, rasanya cerita dah kan. Ana kebumikan 15 orang Malaysia yang mati jatuh bah costa, jatuh dalam gang di Madinah tu. Jadi kita hari-hari kita masuk kubur duk tengok. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Yang pentingnya maknanya boleh tak korek kubur? Limaslahatin. Sebab kubur ni kalau tak korek, tuan-tuan bayangkan, setiap hari ada orang mati, 10 orang, 20 orang. Kalau musim haji sampai 50 ada mati. Jadi kalau tak korek, lama dah penuh kubur tu. Jadi mungkin ada masalah dia, majlis fatwa dia, ulama di Mekah, di tanah haram, membenarkan buka kubur kerana tersebut. Ada pun kubur tempat kita ni tanah luas, tidak jadi masalah. Ada kita korek, ada jumpa tu tepi pula. Banyak dah kubur-kubur lama ni memang jumpa. Kadang-kadang bila jumpa kayu, orang panggil apa dia, nutup kubur tu, long macam-macam lah penutup. Kadang-kadang jumpa kayu kapan. Jadi hak gali kubur ni kesok sikit. Mungkin kubur lama ni tanda-tanda dah hilang. Jadi kita kata itulah suasana yang berlaku, wallahu alam.
Baik para jemaah sekalian, kita berpindah kepada ziarah kubur. Ziarah kubur, disunatkan ziarah kubur bagi kaum lelaki. Orang lelaki tak ada khilaf, sunat, digalakkan dan menjadi salah satu daripada sebab untuk melembutkan hati kita daripada duk kerah hati, tak dengar kata, kerah kepala, tak mau insaf ni, kita pergi ziarah kubur. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur faqad uzina li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ziyarati qabri ummihi fazuruha fa innahu tuzakkirul akhirah." Sesungguhnya aku pernah melarang kamu dari ziarah kubur. Bila ni? Di awal Islam. Mula-mula Islam dulu Nabi kata jangan ziarah kubur. Sebab puak-puak jahiliah ni pergi ziarah kubur macam-macam, dia duduk meratak, menangis, duduk mengarut di kubur tu banyak. Maka Nabi kata yang baru masuk Islam ni jangan ziarah kubur lagi. Kita mantapkan akidah kita dulu, kuatkan dia punya akhlak, belajar dulu. Kemudian telah diizinkan untuk Muhammad, untuk dia sendiri sallallahu alaihi wasallam, untuk ziarah kubur ibu dia. Mak dia mati, diabuatkan dalam kitab sirah kita baca tu, Nabi ziarah kubur mak dia. Maka Nabi kata fazuruha, sekarang pergilah ziarah kubur. Apa sebab? Fa innaha tuzakkirul akhirah, kerana ziarah kubur ni salah satu daripada sebab nak mengingatkan kita untuk berjalan ke akhirat. Ada riwayat lain kata tuzahidu fid dunya, menyebabkan kita jadi zuhud dalam dunia, mengingatkan kita kepada mati. Jadi kita pergi ziarah kubur. Maka elok kita pergi ziarah kubur untuk tujuan yang tersebut. Selain daripada itu, kita juga berpeluang untuk berdoa kepada orang mati di kubur. Mak ayah kita pergi ziarah dia, kita doakan untuk mereka, dan kita sendiri pula ingat kita juga nak mati. Jangan tak ingat ke mati. Tak. Pasal itulah kita pergi ke kubur bukan untuk pergi minta dengan orang mati, kita pergi doa untuk orang mati. Jangan terbalik. Kata ulama, hadis ni riwayat Imam Muslim dan lainnya. Kata para ulama, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang-orang dahulunya ziarah kubur mereka awal Islam, kerana zaman liar mereka, maknanya perangai jahiliyah itu masih baru lagi, takut terbawa-bawa. Dan apabila qawaidul Islam, ajaran Islam telah mantap dan tetap, baginda sallallahu alaihi wasallam pun menyuruh mereka menziarahinya, sebab tujuan ziarah kubur mengingatkan kita ke akhirat. Wanita macam mana? Kita tengok di pada ni. Bila ziarah kubur, apakah adab? Apakah bacaan yang kita nak baca? Dari Sulaiman bin Buraidah, dari bapaknya Buraidah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir an yaqula qailuhum. Nabi sallallahu mengajar para sahabat apabila keluar ke kubur. Nabi kata siapa dia pergi kubur, dia kena beri salam pada ahli kubur. Tengok kita. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Jadi kita pergi bagi salam tu dengan gaya bagi salam kepada orang mati. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Kita kata apa dia? Salam sejahtera ke atas kamu, wahai penduduk negeri ni. Berasa dengan ajuk kat mari. Mai saja sejahtera kok orang tak ada atas ni. Dari kalangan orang mukmin dan muslimin, sesungguhnya kami insya-Allah akan masuk dalam ini juga. Akan mengikuti jejak langkah kamu. Kami pohonkan kehadirat Allah untuk kami dan kamu keselamatan. Jadi kita doa. Itu di antara doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pergi bagi salam pada orang kubur. Karena itu kenapa kita bagi salam? Jadi para ulama mengatakan orang kubur tu dia dengar kita bagi salam, tapi dia tak boleh jawab. Dia jawab dengan cara dia lah, cara alam barzah. Karena itu kalau kita pergi ke kubur mak ayah kita, elok kita sebut assalamualaikum ya walidi, assalamualaikum ya abati, ayah. Kadang-kadang ayah panggil assalamualaikum ayah, bapa, mak, boleh ya kita bagi salam khas pada dia, selain daripada kita salam umum kepada semua warga kubur yang ada di kubur itu, yang kita kenal tak kenal, yang mati baru, yang mati lama, biar bagi salam belakang.
Tapi kalau ayah kita, dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pada ayah. Boleh. Dia tahu kita pergi. Jangan sampai setahun sekali baru mari. Nah, pergi sentiasa. Bila kita rasa kerah je hati, pergi kubur, doakan kepada orang dalam kubur, dan doa kepada kita juga supaya ingat kemati sentiasa dengan cara kita pergi ke kubur. Sebab itulah jangan buat pesta di kubur. Kita kena pergi seorang-seorang. Di kubur ni, kalau boleh ke malam ni, sambil-sambil nak balik tu, mana kubur kita sini? Belakang ni. Lalu tu berhenti dulu situ. Duduk diri di tangga kubur. Assalamualaikum ya darakum ini. Wisalam. Biar berasa geram mari. Dah. Niti hai mata kita. Demo kita. Tak lama kita pula. Sambil-sambil kita pula. Itulah kita mikir. Ya Allah ya Tuhanku, kalau aku duduk dalam kubur ni esok, apa amalan aku nak bawa? Kita pun tengok perangai kita. Setahun sekali je kita ada kubur ayah. Kita esok anak kita mari kedok setahun sekali. Mikir. Biar mari perasaan takut pada Allah Ta'ala. Biar mari perasaan nak melembutkan hati tu, biar mari. Kalau pergi ramai-ramai, ya atas kubur, tak berasa apa. Tak, tanya orang gali kubur, tanya. Dia mau duduk gali kubur malam-malam, tak ada masalah. Tak ada masalah apa. 20 tahun dia gali kubur, tak ada kena tarik kaki sekali habuk. Dia tak rasa apa-apa dia kata orang mati rasa dah dia tu. Nah, dia tak rasa dia bahawa pergi kubur tu satu daripada nak mengingatkan mati. Dia pergi kubur tu alhamdulillah dapat rezeki. Dia kata. Jadi kita kena tukarlah channel tu. Biar kita pergi kubur ni untuk ingatkan mati. Cakap dalam kubur tu boleh dia dengar. Kita kata alhamdulillah. Baik, perbincangan tentang wanita ziarah kubur. Wanita boleh pergi kubur ke tak boleh? Perempuan-perempuan adalah makruh ziarah kubur. Perempuan pun nak ingat kemati juga. Jawab dia, boleh pergi, harus, tapi dengan SOP. Bahasa sekarang dia panggil SOP lah. Boleh. Tidak kata dilarang wanita tak boleh ziarah kubur. Lah, boleh ziarah. Tapi dengan adab-adab yang dibenarkan. Tapi makruh itu siapa? Tengok ni. Mungkin akan menyebabkan mereka menangis dan merau-rau. Mana kalau wanita ni pasal jenis tak tahan sabar, kalau pergi ziarah kubur suami dia agak duduk melabur, duduk bertepik situ, nak gonjai batu ni saya kata tak sagi ni tak boleh sebab menyebabkan dia pergi buat maksiat situ, bertepik di kubur, tak boleh. Atau lemah hati mereka, mudah gempar dan kurang tahan menanggung bencana. Yang ni tidak digalakkan pergi. Ada juga setengah ulama dia kata haram wanita ziarah kubur. Ini pendapat yang kedua. Mana dalil? Dalilnya pernah Nabi sebut annan nabiyya sallallahu la'ana zawaratil kubur. Nabi mengutuk, melaknat perempuan-perempuan yang kerap menziarahi kubur. Hadis ini riwayat Ahmad At-Tirmizi dan disahihkannya. Jadi di ayat kita ada kata makruh, ada kata haram. Pendapat yang ketiga, tulis nombor 3 situ. Ada pula yang mengatakan harus apabila aman dari kemelaratannya tadi. Mana kalau dia pergi tu memang dia nak ingat ke mati, dia pergi nak ingat ke akhirat, dia pergi nak ziarah kubur ayah dia, mak dia, suami dia, harus, tidak dilarang. Dari Aisyah radhiyallahu anha, satu malam Nabi diarahkan oleh Allah supaya pergi ziarah kubur Baqi'. Malam tu giliran tidur Muhammad Aisyah. Aisyah nampak Nabi tak apa nak tidur, dia buat lah nak tidur. Pejam mata, Nabi tengok Aisyah tidur lah. Nabi pun keluar daripada rumah. Gimana? Pergi ke kubur Baqi'. Aisyah keluar juga ikut Nabi SAW. Dia takut pergi rumah sebelah. Maklumlah ramai-ramai ni ada begitulah suasana kan. Jadi Nabi kita pergi Baqi', Aisyah ikut dia pergi. Bila dia tengok Nabi pusing balik, dia pun lari cepat balik. Nabi masuk dalam rumah dia. Lah, orang baru sudah lari ni. Juta nadi kuat dah Aisyah kata. Aisyah pun takut kena marah, cepat-cepat dia tanya, "Ya Rasulullah." Dia kata, "Kaifa aqulu iza zurtul kubur?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau saya pergi ziarah kubur nak baca apa? Ni orang cerdik ni. Nabi kata, "Quli." Kata, "Assalamu ala ahli diyar minal muslimina wal mu'minin." Sambung tadilah. Jadi Nabi kita ajak Aisyah doa ziarah kubur. Nabi tak marah pun. Nabi tahu dia dah saat itu kok lari dia kenapa
baju hitam bagi balik ni. Nampak kena ada dak ni. Jadi Nabi yang penting cerdik Aisyah ni supaya Nabi tak tanya dia tanya dulu apakah bacaan nak ziarah kubur. Maka kata di para ulama, hadis ni sahih diriwayat Muslim. Satu lagi dalil yang mengatakan wanita harus ziarah kubur, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bimra'atin tabki inda qabrin. Nabi kita lalu ada seorang makcik ni duk menangis kat kubur anak dia mati. Nabi kata, ya ummah isbiri, hamba Allah Ta'ala ni, sabar, kalau nak mari kubur jangan duduk macam ni. Dia tak palih tengok siapa dia, pakar dia marah lalu, ilaika anni, pergi, apa kacau aku duduk menangis sini. Marah dia bakir makcik ni. Jadi Nabi pun pergi, orang mari cakap, makcik, siapa awak halau tadi tu? Mana tahu aku duduk menangis sini sibuk. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun lari balik dicari Nabi nak minta maaf. Jadi kata di sini, kata al-Imam, hadis ni rawahul Bukhari, kata Imamul Qurtubi, kan, maknanya la'na, Nabi kita laknat tadi siapa? Yang orang ziarah kubur tadi, iaitulah perempuan-perempuan yang menjadi rutin dia hidup ziarah kubur hari-hari. Itu tak boleh. Ataupun sebab mungkin juga berkelakuan buruk. Mana macam kita hari ni, di kubur tak tutup aurat, bercampur laki-laki perempuan, boleh jadi hak ni kena marah. Ni ramai perempuan di kubur tapi SOP tak jaga, dengan bertabarusnya, kain belah pun ada, macam-macam. Jadi kita kata kita kena ada tanggungjawab nak benarkan anak isteri pergi kubur tu. Biar tengok dulu, mu nak pergi kubur ni pakai molek, macam nak pergi masjid kita pakai tutup aurat molek-molek, jangan duduk main muncul tio. Tak. Orang hendak menyaku nak tutup kubur pun, hak mana pula mari tu. Tak. Terlupa ke malaikat maut dia. Pasal duk nampak ke makcik ni. Ini mengganggu. Jadi perempuan lagi ni boleh masuk dalam kategori haram ziarah kubur, sebab dia bukan pergi menginsahkan orang, dia pergi mengganggu ketenteraman awam. Terganggu dah. Terganggu, kita tengah berzikir pun lain macam ya. Ataupun bakal timbul dari ratapan dan sebagainya, maka itu haram. Tapi maknanya kalau setakat dia ziarah macam biasa, tidak buat benda-benda yang melanggar syariat, jadi itu tidak menjadi masalah. Lebih-lebih lagi kubur mak ayah kita, suami kita, dan nak mengingatkan kepada mati, itu hak masing-masing. Orang perempuan nak ingat mati juga, kau tak ingat mati dia nak ingat mati juga. Baiklah. Dan ada juga dikatakan bahawa apabila keburukan tersebut dapat dihindari, maka tidak lagi ada apa-apa halangan untuk mengizinkan mereka menziarahi kubur, kerana perkara mengingat mati itu memang sama-sama dikehendaki oleh laki-laki dan perempuan. Kita kata alhamdulillah. Kata Syekh Syaukani rahimahullah, inilah kata-kata yang sepatutnya dipegangi untuk menghimpunkan di antara hadis larangan ziarah kubur dengan hadis menggalakkan ziarah kubur. Jadi kita kata perempuan ziarah kubur tapi jaga SOP syariat, jangan duduk bercampur gaul dengan laki-laki, jangan pergi bertabarus, berhias-hias, jangan pula pergi meratap ataupun membuat benda yang tidak baik. Alhamdulillah, sesama masalah. Jadi wanita boleh pergi tapi dengan cara yang tadilah. Lebih-lebih lagi waktu nak kubur jenazah. Dulu kita nasihat ada sekali, kan? Waktu nak kubur jenazah, orang sibuk nak akad jenazah ni, dia mari duduk tepi lubang kubur tu kak, tonggil situ. Kita kata subhanallah, tak ada rasa keinsafan. Orang nak turun jenazah pun jadi keserabut dengan mek-mek yang duduk sibuk di tepi kubur ni. Jadi duduk luar-luar dulu, jangan duduk masuk. Habis orang balik semua, kalau nak mari dekat-dekat. Dia sibuk ya, dia sibuk nak pergi ambil selfie nak ambil gambar. Baiklah, ada dua masalah lagi. Larangan meratap dan mencakar muka. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Laisa minna man daraba al-khudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bi da'watil jahiliyah." Nabi kata, bukan dari ajaran kami, bukan daripada ajaran pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana-mana orang yang menampar pipi. Bila ada kematian, duk katok pipi lah, tombok kepala macam-macam, mati dah lah orang aku sayang, tak ada lah siapa nak. Jadi itu dia panggil menampar pipi, mengoyak baju dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Dia panggil meratap. Duk meratap lah.
mati dah lah tok laki aku, lepas ni kau siapa nak jaga, mati anak. Jadi semua ni perbuatan jahiliah. Kita kena sabar bila berlaku kematian, kena sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ma'jurni fi musibati. Ini kan hadis ini muttafaqun alaih. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana bari'un minas saliqati wal haliqati wasyaqah. Nabi kata ni, aku berlepas diri daripada perempuan yang meraung, yang mencukur rambut dan yang mengoyak pakaian. Samalah, maknanya dia duduk buat hilang sabar ketika berlaku kematian. Kedua-dua hadis ini menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Kerana itu di antara tanda tidak sudi, tidak menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Takdir, ketentuan Allah. Kita ni takdir Allah, kita kena terima, sabar. Dan dari Abi Sa'id Al-Khudri diriwayatkan Nabi kita bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu an-naihah wal mustami'ah. Nabi kita melaknat perempuan yang meratap dan orang yang mendengar ratapan. Hadis ini riwayat Abu Daud. Kata Ibnu Mulaqqin, sanad dia dhaif. Tapi yang sahihnya ada di atas sana. Apa dia maksud meratap? Tengok tuan-tuan. Yang dikatakan meratap itu ialah membilang-bilang, menyebut-nyebut, menghitung kebaikan si mati sambil menangis. Adapun tangisan yang bukan meratap atau meraung, tidak mengapa. Maknanya kita sedih, kita orang mati, mengalir air mata, mengalir air hidung, itu tak ada masalah. Itu naluri. Kecuali kita tak akan menangis kalau orang kita tak sayang. Betul tak? Kita, sahabat kita, keluarga kita, tok guru kita, orang kita sayang, mesti kita akan menangis. Nabi kita, anak dia mati, Ibrahim, Nabi menangis. Sahabat tanya Rasulullah, wa anta Rasulullah? Nabi kata, rahmat Allah Ta'ala letak dalam hati seorang bapa, dia akan menangis dengan berpisah dengan anak yang disayangi. Tak apa. Yang salahnya meratap. Cuma sedikit perhatian, dia panggil ratapan di alam maya. Ini berlaku sekarang ni. Bila berlaku mati isteri contohnya, Allah, tiap-tiap pagi suami duduk post gambar di Facebook. Pegai batu ni saya bini kak, ziarah kubur Umi hari ni. Dia panggil Umi ke bini dia? Umi tu mak, bukannya bini. Batu tok gambar kahwin tu pula. Dulu masa duduk depan Kaabah. Mari hari kedua, gambar duduk di negara lain pula. Ini contoh-contoh ciri-ciri ratapan di zaman moden yang bercirikan kepada post gambar-gambar dan tulisan-tulisan yang tidak menunjukkan kesabaran. Boleh, hari pertama boleh kita letak bukan letak gambar bini, letak maklumat bahawa isteri saya, suami saya, anak, mak meninggal pada jam sekian-sekian. Doakan kepada dia, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan, maafkan kesalahannya, jadikan kuburnya taman syurga. Boleh. Jadi siapa yang tahu boleh takziah. Tapi kalau hari-hari duk mai puh gambar bini ni, ini termasuk dalam ratapan zaman moden pada anggapan saya. Boleh jadi orang lain tak anggap lagu tu, wallahu alam. Baiklah, sebagai penutup kepada bab jenazah ini, kata terakhir tentang sabar. Firman Allah Azza wa Jalla, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dan sesungguhnya akan kami duga, uji kamu dengan sesuatu tentang ketakutan, kelaparan dan kekurangan harta diri dan buah-buahan, dan gembirakanlah olehmu mereka yang sabar, iaitu orang apabila mereka ditimpa sesuatu bencana, termasuklah kematian. Apa-apa bencana, dia terus berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan lepas mulut kita, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu dulu. Kita ni daripada Allah, kepada Allah lah kita akan kembali Allah, dan kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Tuhan kata apa?
ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Atas mereka selawat, maknanya rahmat Allah Ta'ala daripada Tuhan mereka, dan merekalah orang yang akan beroleh petunjuk. Surah Al-Baqarah 155. Jadi ayat ini ayat sabar. Pertama sekali kita kena kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam hadis Nabi kita ajar, bila kita kena musibah kita kata Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala pada aku di atas musibah yang aku hadapi ini, dan gantikanlah yang lebih baik. Kena baca dalam kitab Perisai Muslim, kita sudah ada dulu. Siapa tak ada Perisai Muslim boleh minta kita wismula dalam bentuk PDF, hadiah ya, tak payah bayar apa-apa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul mu'minu min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Tidak ada seorang muslim yang menimpa satu musibah, apa sajalah, kepenatan, penyakit, susah, duka cita, serabut, macam-macam, sehinggalah kaki dia tersepak, tercucuk duri, melainkan Allah Ta'ala hapuskan dengan kesalahan, dengan musibah itu, segala kesalahan dia, dengan syarat dia sabar. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi kita kata siapa yang tak sabar menerima ujian, dia akan rugi dua kali. Bila kena ujian kita bertempik, meraung, ujian itu hilang tak hilang? Tak hilang juga. Hak mati tak hidup balik dah. Hak sakit di hospital juga. Satu lagi kerugian yang paling besar, hilangnya pahala sabar. Itu rugi dua kali. Jadi kalau kita sabar, insya-Allah kita rugi sekali lah. Hak dunianya terlepas, tapi pahala untuk akhirat kita ada. Aset besar, insya-Allah. Jadi tamatlah para jemaah sekalian kitab salat fiqhul janaiz secara amat ringkas. Sekas. Kalau nak panjang, tuan-tuan buka dalam YouTube Halaqah Abu Anas Madani, tengok dalam kitab Al-Mu'tamad. Panjang, ada beberapa 10 siri. Kita kuliah tentang adab-adab kebumian jenazah dan peraturan-peraturannya, serta perkara larangan. Dia panggil bid'ahul janaiz, perkara larangan ketika menguruskan jenazah. Banyak benda ni sebenarnya kita langgar. Kita kata kita ni ikut fiqh Syafi'i, tapi tak Syafi'i juga dalam bab menguruskan kematian. Baiklah, setakat itu dulu. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang, Kitabuz Zakah, bab yang berkait dengan harta, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.